Salam Ramadan dan salam Malaysia Madani. Dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah beras putih tempatan ataupun BPT, manfaat kepada rakyat. Ini merupakan satu isu yang merupakan satu isu yang sering menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika ini, terutamanya di bulan Ramadan ini. Dan kekurangan, dikatakan bahawa kekurangan beras putih tempatan telah memberikan ataupun menimbulkan banyak masalah sebenarnya. Dan inilah yang ingin kita ketahui di mana puncanya. Apakah ini benar-benar berlaku? Dan sudah pastilah orang yang paling tepat untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini ialah tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal yang merupakan Ketua Task Force Kluster Makanan di Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKOL. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, terima kasih Bernama TV. Khususnya Sarkawi Dirin yang istimewa bagi saya pada malam ini juga. Alhamdulillah. Saya juga cukup rasa istimewa kerana Datuk sudi bersama kami di program Ruang Bicara. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, dan seperti yang saya katakan, ini merupakan topik yang cukup relevan sebenarnya, topik yang menjadi perbincangan rakyat jelata sebenarnya. Jadi kalau anda juga mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama kami di program Ruang Bicara ini, seperti biasalah kami menyediakan satu talian kepada anda di 0326979768. Itu dia cukup jelas tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baik, mungkin Datuk, kita nak bercakap tentang beras putih tempatan lah. Ini menjadi isu yang begitu luas dibincangkan sekarang ini, mengatakan bahawa kita kekurangan bekalan beras putih tempatan BPT. Dan apakah ini sebenarnya situasi yang berlaku ketika ini sebenarnya tu? Okay, secara asasnya pengeluaran padi kita memenuhi 60% ataupun 62% keperluan negara. Hanya 38% sahaja keperluan import. Keperluan padi ini memang setiap musim kita menghasilkan lebih kurang sama dia punya jumlah. Jadi bila padi dihasilkan, maka akan menghasilkan beras dengan jumlah yang sama, 60%. Tetapi semenjak 7 bulan yang lalu ni, isu ketidakadaan beras putih tempatan menjadi sangat panas. Sehinggalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu majlis di Tambun, Parlimen Tambun, di program jualan termurah Madani. Di sana kita menjual beras Madani pada harga RM30. Dan berpusu-pusu, berebut-rebut, orang ramai pengguna membeli. Bila Yang Amat Berhormat Perdana melihat keadaan ini, dia bertanyakan kepada saya, what happened? Saya bagi tahu sebenarnya beras tempatan yang RM26 dah tak ada di pasaran. Yang ada hanya beras import yang harganya lebih tinggi. Lebih kurang RM40 ke atas beras import. Jadi saya yang menjual tu ialah dengan mengambil kira kos yang dapat dikurangkan dengan cara volume dan juga terus kepada pengguna. Jadi kita dapat jual RM30. Jadi Yang Amat Berhormat meminta supaya saya meliti dan melihat apakah sebenarnya yang berlaku dalam kes beras tempatan ini. Padi memang dihasilkan, 60% memang ada, lebih kuranglah. Tetapi kenapa yang 40% pula yang mendominasi perasaan kita? Mana perginya 60% padi yang hasil daripada tempatan dikisar menjadi beras tempatan? Ke mana perginya beras? Soalan yang cukup menarik itu. Dan pesawah-pesawah pun tertanya. Mereka telah menanam padi dan menghasilkan padi dengan jumlah yang lebih kurang sama 62%. Tetapi padi itu hilang. Malahan saya ke kawasan Bagan Serai, Kedah. Di sana adalah kawasan padi. Tapi mereka juga tidak mendapat suplai beras tempatan di kedai-kedai dengan beras tempatan yang harga RM26. Persoalan yang bermain di kalangan pengguna-pengguna kita lah, khususnya rakyat secara keseluruhannya.
Saya nak dapat pandangan daripada ikhlas daripada Datuk Syed Habusin sendiri. Apakah ada yang mengatakan bahawa apakah yang berlaku ini sebenarnya satu proses manipulasi oleh pihak-pihak tertentu sebenarnya, dan mereka menyebut tentang istilah mungkin ada kartel yang mengambil kesempatan daripada apa yang ada ketika ini sebenarnya. Hakikatnya pasaran beras Malaysia ini memang dikawal ataupun dinominasi oleh beberapa syarikat besar. Sehingga 80% pasaran beras ataupun pembeli abadi dikawal oleh, dibeli oleh, diusahakan oleh lebih kurang 5 syarikat-syarikat besar. 80%. Okay. Dan kemudian oleh kerana harga beras kita ada 2 jenis beras. Tetapi jenisnya sama. Satu beras putih tempatan yang harganya dikawal pada RM26 sekampit. Yeah. Satu lagi beras putih import yang jenisnya sama, beras putih. Tapi kerana dia diimport kepulauan lagi 38%, itu yang jadi maka mahal. dinamakan dia beras putih import. Tapi berasnya sama. Kalau kita lihat ni beras putih import. Okay. Saya tak ada beras putih tempatan kerana tak ada packingnya. Oh. Tapi kalau kita boleh bandingkan beras putih import dengan beras putih tempatan, sama je beras dia. Jadi oleh kerana ada 2 struktur harga, isunya yang berlaku ialah apabila India tidak membenarkan ekspor beras putih India keluar, Okay. khususnya ke Malaysia. Oleh kerana tidak dapat membeli daripada India, maka shortage di pasaran antarabangsa menyebabkan harga beras putih Thailand, Vietnam, Myanmar semua naik. Akhirnya Bernas sebagai monopoli import, hanya satu company sahaja yang boleh import beras, iaitu Bernas. Bernas telah mengisytiharkan harga baru beras import pada harga borong RM3,200 setan. Okay. Bermakna kos RM32 per kampit. Kalau kos RM32 per kampit di peringkat pemborong, maka dia kena jual kepada pengguna sekurang-kurangnya RM37. Kebiasaan harganya ialah pemborong akan ambil RM4 untuk upah packing, pengedaran dan sebagainya. Jadi 32 campur 4, 36. Peruncit pula akan mengambil RM1 keuntungan, 37 jual kepada pengguna rakyat 37. Itu patut struktur harga. Tetapi oleh kerana beras putih import tak ada kawalan harga, menyebabkan setiap brand ni berbeza harga. kalau tengok beras ni lebih kurang sama aja. Harganya berbeza. Ada yang saya tengok sampai RM54. Itu beras putih import. Beras putih import ni satu jenis. Kalau beras wangi lain, beras mati lain, beras rebus lain. Tetapi bila disebut beras putih, maka dia satu jenis. Yang akan membezakan kualiti ialah berapa banyak persen hancur yang dimasukkan dalam setiap paket. Jadi isunya sekarang ialah oleh kerana beras putih import tak dikawal, harganya melambung tinggi, maka tendensi syarikat-syarikat ialah manipulasi, kampitkan beras putih tempatan dalam packing beras import. Beras import. Kalau takkan terhilang. Kalau simpan lama-lama pun beras tak boleh simpan lama-lama. Nanti dia bubuk. Setelah ni 7 bulan dah ni. Setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang concern kepada keadaan rakyat, kos sara hidup tinggi, memang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak turunkan harga-harga makanan ni. Tetapi oleh kerana melihatkan keadaan ini, apa solution yang nak dibuat? Solusinya ialah bahagian kawal selia. Sebenarnya kalau penguasaan dibuat, masalah ini tak payah sampai kepada Perdana Menteri. Beras putih tempatan tiada disebabkan oleh dikampit kepada beras putih import. Apa berlaku, Cik Syarkawi? Dia berlaku tidak harmoni dah industri ini sebab pengilang-pengilang nak jual beras pada harga yang tinggi. Okey, pengilang nak untung lebih. Jadi pengilang nak kampit beras putih tempatan kepada beras putih import. Yang boleh menghalangnya ialah peraturan dan undang-undang. Jadi bila peraturan dan undang-undang seolah-olahnya tidak berlaku, maka pemain industri yang kita sebut kartel ini manipulasi
paket beras putih tempatan kepada beras putih import. Bila Datuk sebut tentang persoalan ini, izinkan saya mencelah sedikit ya. Kalau beginilah situasi yang sedang dihadapi sebenarnya, apakah ianya menggambarkan seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian ataupun mencari satu jalan yang mungkin dapat menurunkan harga beras putih import ini, dia mungkin jugalah akan dapat melegakan sedikit keadaan dan juga situasi rakyat untuk berhadapan dengan situasi ini sebenarnya tu. Pada 20 hari bulan di Kementerian Keuangan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri menyebutkan bahawa penguatkuasaan kena dikuatkan. Jika penguatkuasaan dikuatkan, maka peraturan boleh menghalang daripada beras putih tempatan dikampit pada beras putih import. Maka beras putih tempatan tak ada isu. Walaupun beras import naik, maka jualah beras import pada harga yang tinggi. Tetapi beras putih tempatan masih lagi pada harga yang stabil RM26. Tetapi oleh kerana boleh melakukan manipulasi, maka beras putih import hilang tu maknanya dikampit kepada beras putih. Di pasar raya semua beras putih yang dikampit itu kita tengok sendiri. Kenapa 40% ada dalam pasaran, yang 60% tak ada? Ini satu soalan yang ajaib. Siapa nak jawab? Yang boleh menjawabnya adalah penguatkuasaan sebab dia ada rekod. Dia ada tahu kilang mana yang beli. Kilang ni paket dalam paket apa? Penghantar di mana? Jadi yang boleh selesaikan perkara ini ialah penguatkuasaan tanpa penglibatan Yang Amat Berhormat Menteri pun, atau tidak terlibat dengan menteri pun. Bahagian penguasa kalau menjalankan tugasnya dengan betul, maka perkara ini dah lama dah selesai. Satu persoalan yang mungkin penting di sini juga yang saya nak dapatkan respon daripada Datuk lah. Ada tak cara sebenarnya Datuk ya, bila kita bercakap tentang penguatkuasaan, kita tahulah banyak akan berlaku halangan-halangan di sana sini yang mungkin menyukarkan daripada pihak penguatkuasa sendiri untuk mengambil tindakan. Dan tetapi boleh tak bahagian penguatkuasaan itu sendiri membuat pemeriksaan? Misalnya lah kita ambil contoh ini yang ada kita lihat di depan mata kita sekarang ini. Boleh tak mereka memeriksa apakah itu beras putih tempatan ataupun memang betul-betul beras putih import? Caranya mudah je, Cik Syarkawi. Sebab rekod pembelian padi ada di setiap kilang. Setelah padi itu dikisar jadi beras putih. Beras putih itu beras putih tempatan. Jumlah beras putih tempatan boleh dilaporkan kepada kawas sedia setiap 2 minggu. Maknanya kawas sedia padi kalau buat pemantauan memang dia tahu rekod beras putih tempatan tu ada di mana. Dan packing pun dia mesti dapat laporan. Kalau secara fizikal kita tak dapat bezakan beras putih tempatan dengan beras putih import. Sama je dia. So jadi keadaan ini berlanjutan sehingga sampailah ke peringkat nakol. Saya juga membuat pemantauan sendiri dengan tim penggerak madani, melihatkan keadaan. Jadi secara strukturnya ialah kita mencadangkan supaya hanya satu grade harga beras sahaja. Barulah kita dapat buat kawalan. Beras putih import dengan beras putih tempatan sama jenis. Jangan ada dua harga. Kalau ada dua harga, maka akan berlaku manipulasi pengampitan beras putih tempatan kepada beras putih import. Saya dipahamkan macam Datuk sebutlah, Datuk sendiri bersama dengan task force pernah mengadakan spot check sebenarnya di premis perniagaan. Jadi apa yang diperolehi daripada spot check yang dilakukan oleh pihak Datuk sendiri? Yang terakhir pada kita buat pada 24 hari bulan. Dan saya sendiri pergi spot check pada 25 hari bulan. Pada 24 hari bulan di 70 lokasi seluruh Malaysia kita buat. 3 di Sabah dan 3 di Sarawak. Mana 64 di Semenanjung. Ke semua lokasi Maidin, Lotus, pasar raya yang besar yang lain. Kita hanya dapati di 2 tempat sahaja yang menjual beras putih tempatan. Itu pun dengan jumlah yang sangat kecil. Dan lawatan yang kita buat itu ialah selepas 6 hari keputusan yang dibuat di peringkat nakol oleh Yang Amat Perdana Menteri, di mana Kawal Selia Padi dan Menteri Pertanian memberi jaminan bahawa ada 140,000 metrik tan beras putih tempatan di kelang-kelang bersedia untuk diedarkan pada harga RM26. Setelah 6 hari, Cik Syarkawi, masih lagi belum ada beras tempatan di pasaran. Yang telah dijanjikan oleh pihak Kawal Selia Padi di mesyuarat nakol yang dipengerusikan oleh
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa maknanya ni? Ya. Maknanya keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri untuk kepentingan rakyat. Keputusan dibuat oleh NACOL yang dipengerusi Perdana Menteri ialah concern terhadap rakyat untuk kembalikan semula harga beras tempatan pada RM26. Dan ini bukan hanya satu keputusan tetapi adalah laporan yang diberikan oleh penguatkuasa bahawa ada beras 140,000 tan metrik, iaitu 14 juta kampit, tuan. 14 juta kampit dah 6 hari tak edar-edar lagi, macam mana? Saya harap pihak Kawal Sedia Padi membuat tindakan segera untuk mengedarkan beras tersebut kalau ada. Kalau tak ada, maklumkan balik apa berlaku sebenarnya maklumat yang diberikan dalam mesyuarat NACOL yang lepas. 14 juta metrik, 14 juta kampit bukan sikit. Ya, keperluan rakyat selama 1 bulan. Ini yang sebenarnya beberapa perkara yang pelik dan ajaib lah. Ya, setelah 6 bulan, 7 bulan berlalu, beras putih tempatan tak ada, tiba-tiba Ketua Pengarah Kawal Sedia Padi kata ada 140,000 tan metrik dalam mesyuarat NACOL. Setelah keputusan dibuat, tak ada pula beras diedar selama 6 hari. Bila kita nak dapat? Bila rakyat nak dapat? Sekarang ni musim puasa, menjelang raya, banyak nak guna beras. Betul. Tetapi rakyat tertanya-tanya. Rakyat akan salahkan siapa? Akan salahkan kerajaan. Rakyat akan salahkan siapa? Salahkan Perdana Menteri yang tak concern. Tetapi sebenarnya, Perdana Menteri telah buat keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik dibuat oleh Perdana Menteri dengan harga RM26 sekampit. Kembalikan harga beras putih kepada asal. Dengan jaminan Kawal Sedia Padi. 14 juta kampit. Jadi, inilah yang menjadi masalah kita sekarang ni. Kalau kita lihat daripada apa yang Datuk sebut, ketegasan yang telah pun disuarakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri adalah merupakan ketegasan yang amat penting sebenarnya dalam usaha untuk membantu rakyat menghadapi situasi ini. Tetapi ialah nampaknya seperti apa yang Datuk sendiri menyuarakan rasa kecewa dan sebagainya. Dan apakah perkara ini sebenarnya telah pun dimaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mungkin juga memerlukan satu lagi tindakan yang jauh lebih tegas daripada apa yang dilakukan ketika ini sebenarnya, Datuk? Saya mengambil langkah sebagai Ketua Task Force untuk membuat pemantauan dan lapor kepada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya dia aware apa yang sedang berlaku. Yang terakhir saya telah lapor pada dia hari semalam bahawa beras masih tidak berada dalam pasaran. Jadi kita menunggu sehingga bila, sebab kita bagi tempoh lah kepada pengedaran, mungkin nak kampit dan sebagainya. Berapa lama masa mereka mengambil untuk kampit. Sementara menunggu pengedaran untuk diedarkan, saya meminta Ketua Pengarah Kawal Sedia Padi menyatakan 140,000 tan metrik itu, 14 juta kampit itu di mana ada sekarang. Sila maklumkan supaya rakyat tahu apa sebenarnya berlaku. Sekarang ni zaman yang sangat canggih. Ya, betul. Maklumat selalu pantas. Ruang menjadi kecil. Rakyat tahu sebenarnya. Ya, tapi rakyat merasakan apa dah berlaku ni. Ya, Perdana Menteri dah buat keputusan. Pelaksanaan tak jadi. Bila nak buat pelaksanaan ini? Ya. Tiba-tiba ada beras 140,000 kampit. What happened? Apa sebenarnya? Jadi rakyat kata, mana datang beras ni? Maka akan berlakulah soalannya, mereka sorok ke? Mereka simpan ke? Kalau mereka sorok dan simpan, apa tindakan yang dibuat? Maka dengan kenyataan tersebut juga, maka akan disusuli dengan tindakan kerana mereka tidak menjual beras tersebut sehingga berlaku krisis kepada rakyat. Tidak dapat beras yang RM20, hanya dapat RM40 saja. Beza RM14, tuan. Ya, mahal, betul. Okey, apa ni Datuk, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya ialah pencerahan yang kita kongsikan, tapi mungkin seperti biasalah kita akan kita diarah sebenarnya untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang mengikuti program Ruang Bicara ini, macam saya katakan, ini merupakan isu yang melibatkan kita sebagai pengguna sebenarnya. Dan kalau anda rasa bahawa ada sesuatu juga yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio, guna
gunakanlah kesempatan dan juga ruang yang kami sediakan kepada anda melalui satu talian yang kami sediakan. Saya ulangi lagi, 0326979768. Kita lihat dulu kembali semula ruang bicara sebentar saja lagi. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan sebenarnya, iaitu beras putih tempatan, manfaat kepada rakyat, dan kita telah pun mendapat beberapa pencerahan yang menarik daripada yang berhormat tetamu kita, iaitu Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal. Baik, satu lagi persoalan juga yang saya nak kongsikan. Ini ekoran daripada apa yang berlaku sebenarnya tu, ya. Sebelum kita faham bahawa mesyuarat NAKOL pada 19 hari bulan Mac yang lalu ada memutuskan tentang pelarasan harga, iaitu beras import diturunkan harganya sebanyak RM2 hingga RM3 sekampit. Jadi bagaimana? Apakah itu sudah pun menunjukkan tanda-tanda ke arah itu sebenarnya ataupun belum lagi berlaku sebenarnya? Okey, mesyuarat NAKOL yang lepas sebenarnya satu keputusan yang baik. Dua perkara diputuskan. Yang pertama, beras putih tempatan dijual pada harga RM26 sekampit. Sangat memberi berita yang bergembira bagi rakyat. Cuma tak ada sekarang. Yang kedua, beras putih import. Penyelarasan oleh Bernas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bernas kerana sanggup untuk membuat penyelarasan sebanyak RM2 atau RM3. Cuma asas yang saya nak maklumkan di sini tak jelas. Beras putih import oleh kerana tidak ada kawalan harga. Maka rakyat tak tahu apa shilling harga beras putih import. Maka sepatutnya ada satu pengumuman daripada Bernas mengatakan bahawa harga shilling beras import berapa. Jadi tidaklah akan berlaku manipulasi di kalangan industri di mana beras yang sama dikampit dalam bentuk yang berlainan, maka harga dijual dengan lebih tinggi. Kalau dari segi asas pengiraan ialah beras putih import yang dijual oleh Bernas kepada pemborong ialah RM32 sekampit. Pemborong akan mengambil keuntungan lebih kurang RM4 dengan packaging, transport dan sebagainya, jadi RM36. Peruncit pula membeli daripada pemborong pada RM36 dan menjual kepada pengguna RM37. Itulah harga sepatutnya yang dijual untuk struktur yang harmonis. Oleh kerana Bernas bersetuju untuk mengurangkan RM2 atau RM3, maknanya Bernas menjual beras putih import yang dibawa masuk oleh Bernas hanyalah sebanyak 29 ataupun 30. Daripada 32, potong RM2 jadi 30, potong RM3 jadi 29. Maknanya bila kita potong di bawah, maka harga yang semuanya akan turun. Bermakna shilling harga beras putih import adalah RM35. So kalau brand tu berlainan, kena bagi tahu apakah jenis beras tersebut. Jadi rakyat tidaklah keliru. Bila pergi ke pasar raya, ada beras RM36 beras import, ada RM38. Bila jati, ada jati yang RM36, ada jati yang RM40. Tapi tulisannya lah beras putih import. Beras putih import, kalau ada beberapa jenis, maka kena maklumkan kepada pengguna apa jenis beras putih itu. Jadi ruang yang sebegini terbuka macam ini mewujudkan juga tendensi manipulation untuk mengelirukan pengguna. Kita tengok tu RM26, RM45 beras tu. Jadi ini mengelirukan rakyat. Jadi saya cadangkan supaya Bernas mengambil satu langkah lagi supaya tidak berlaku, kerana keuntungan telah diberikan dalam struktur harga. Masing-masing ada keuntungan secukupnya. Yang amat berhormat maklumkan jangan mengambil keuntungan yang melampau. Tambahan pula, inilah makanan ruji rakyat. Ya, kalau ayam, ikan itu lain sikit. Ini makanan harian, satu hari makan 3 kali tuan. Ya, betul. Sangat dekat di hati kita. Jadi kalau beras ini tidak betul-betul distrukturkan clearly, maknanya bagi tahu kepada rakyat, ini beras ini harganya. Kalau beras import, shilling dia berapa? Jadi, setiap orang yang pergi ke pasar raya tahu nak beli beras import harga berapa, beras tempatan RM26. Itu saya minta supaya pihak Bernas dan Kawal Selia Padi jelaskan kepada rakyat.
dari segi struktur harga. Dari aspek kualiti ini soalan yang bersifat peribadi lah juga tu ya. Dari aspek kualiti beras import itu sendiri ialah ada harga-harga yang berbeza mengikut kualiti-kualiti yang mungkin dianggap berbeza lah. Tetapi kalau kita bandingkan kualiti beras import ini dengan beras putih tempatan, apakah memang ada perbezaan yang ketara dari segi kualitinya tu? Dari segi struktur beras, dari segi dia mungkin ada rasa sikit berbeza. Kalau beras Pakistan ni dia keras sikit. Ada beras yang lembut sikit. Dia kualiti beras putih ni berbezanya ialah bilangan campuran hancurnya. Kalau hancurnya lebih maka dia akan murah sikit. Biasanya 5% dijual dalam pasaran. Ada yang 10%, ada 15%. Itu bergantung kepada hancur. Dari segi kualiti beras yang sejenis itu lebih kurang sama saja. Beras putih, kalau beras mati lain. Kalau beras putih di mana dari India, Malaysia, Pakistan, dia hanya ada kelainan sikit je tapi strukturnya sama je. Jadi sepatutnya lah harga tu di standardise kan supaya memudahkan rakyat. Bila Dato' bercakap tentang perkara ini, barangkali pendekatan yang diambil oleh Majlis Tindakan Sara Hidup Negara lah, ataupun NACO sendiri bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sendiri dalam memastikan harga boleh memberi harga yang ditetapkan itu boleh memberi manfaat, terutamanya tidak membebankan golongan yang berpendapatan rendah yang ialah terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dengan kenaikan harga di sana sini sebenarnya. Saya sebenarnya tugas saya membantu Yang Berhormat Perdana Menteri. Secara khususnya ialah kluster makanan dan pemantauan harga. Inilah tugas saya sebenarnya. Sebab kita tak nafikan ada kenaikan harga dalam pasaran dunia. Tapi yang kita nak elakkan ialah manipulation. Manipulation maksudnya tak sepatutnya harga itu dijual pada harga tersebut. Okey. Disebabkan oleh ada ketamakan, nak untung lebih, mudah. Jadi maka berlakulah aktiviti yang sebegini. Jadi kita nak mengelakkan daripada berlakunya manipulation. Contohnya sorok barang supaya supply rendah, demand tinggi, barang akan naik. Ada kes dulu tomato banyak. Ladang tomato tu dimusnahkan kerana nak stabiliskan harga. Jadi ini semua perkara-perkara yang tak boleh dibuat. Ya. Beras ini makanan utama. Beras putih tempatan sebenarnya dah ada struktur dia. Pengilang beli berapa harga pada sawah, dia proses dan dikeluarkan beras putih tempatan harga RM20. Tapi oleh berlaku manipulation, tak ada beras pula. Beras import dibawa masuk dengan harga yang dah naik sekarang 32. Dia beras import ni pun fenomena sementara. Isu climate change dan tidak dibenarkan ekspor. Nanti bila dibuka balik ekspor oleh India, maka harga akan turun balik. Dia fenomena sementara. Dan ada juga beras-beras yang saya juga mendapat quotation daripada Pakistan, daripada beberapa eksporter India. Harga masih boleh lagi kompetitif. Maknanya pada saya kalau Bernas tak mampu nak bawa masuk beras putih kerana dia sole importer, mungkin dia nak kontrol. Saya minta kerajaan juga membuka ruang bagi agensi-agensi player yang lain yang boleh bawa masuk beras yang lebih murah daripada negara lain. Saya sendiri mendapat quotation daripada Pakistan. Ya, Bernas pun juga saya nampak rekod ada yang bawa masuk daripada Pakistan. Kita jangan simpan dan sorok perkara-perkara yang nyata. Sebab ya, dunia dah jadi borderless world. So information ni boleh dapat daripada mana-mana. Jadi nampaknya seolah-olah kita tak nak melihat bahawa kerajaan ini tak boleh kontrol. Ya, saya nak memastikan bahawa apa saja keputusan yang buat oleh Perdana Menteri dapat dilaksanakan sebab dia tak ada masa nak pergi tengok di bawah. Ya, betul. Tugas dan tanggungjawab sampailah kepada level yang di bawah. Padahal kalau level di bawah ini boleh menjalankan tugas dengan baik,
maka tak perlu pun benda tu dibawa balik ke Perdana Menteri. Jadi ini yang kita structure ini yang kita nak betulkan. Ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan Abang Kali Datuk ya, dan saya juga nak dapat respon daripada Datuk tentang kaedah yang mungkin lebih praktikal sebenarnya untuk menurunkan harga beras import ini, memandangkan semua pemborong membeli pada harga yang sama dari Bernas, iaitu RM3,000 per metrik tan. Jadi apakah ini dapat dilaksanakan? Boleh dilaksanakan dengan syarat letakkan shilling. Okay. Dan syarat apa kategori yang boleh membezakan 1% hancur, sebab beras yang dibeli oleh beberapa pemborong daripada pengimport daripada Bernas, beras yang sama. Beras yang sama, beras putih itu beras yang sama. Tapi bila sampai ke pemborong yang jati, paket dalam paket jati, rambutan, macam-macam lah, harga tu jadi berlainan. Di situlah pengimport utama yang satu-satunya pengimport kena letakkan syarat shilling dia apa. Kalau hancur dia sekian-sekian, berapa harga dia. Okay. Jadi benda tu telus. Jadi pihak industri pun dapat keuntungannya, maka pihak rakyat pun mendapat harga yang sepatutnya. Okey, kita juga nak kembali semula dengan daripada keputusan yang dibuat dalam mesyuarat nakul yang lalu. Tadi pun Datuk sebut sebentar lalu iaitu turut memutuskan bahawa 140,000 metrik tan padi yang telah pun dibeli oleh pengilang mesti diproses dan dijual sebagai beras tempatan. Timbul persoalan dari rakyat, kenapa mesti arahan ini dikeluarkan sebenarnya? Oleh kerana dah 7 bulan beras putih tempatan tak ada dalam pasaran. Rakyat dah bersuara. Saya sendiri sebagai pengurusi task force juga telah bersuara. Libat Urus telah buat beberapa kali. Masih gagal lagi mengeluarkan beras putih tempatan. Tetapi dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut, bila Perdana Menteri naik angin, maka keluar beras 140,000 tan metrik. Maknanya apakah semua perkara sampai Perdana Menteri nak naik angin. Jadi saya kembalilah balik perkara ini kepada struktur pentadbiran. Delivery system. Di antara yang bertanggungjawab dalam delivery system ialah, saya nak sebut pertama kali dalam wawancara saya ni, ialah KSN. Ketua Pentadbir Negara. Okay. Ya. Dari segi pentadbiran, maka KSN lah orang yang bertanggungjawab. Kenapa KSN tidak ada langsung menyuarakan perkara ini, kegagalan sistem delivery, maka KSN bertanggungjawab sebagai orang yang paling tinggi. Ya. Jadi saya nak minta supaya KSN mengambil tindakan segera. Saya nak minta KSN mengambil tindakan segera dari segi peraturan. Kenapa pihak penguatkuasa tidak boleh segera melaksanakan keputusan yang dibuat oleh NACOL. Keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Ini satu persoalan yang cukup mungkin ada pihak yang terasa hati dan sebagainya lah dengan kenyataan yang dibuat oleh Datuk Syed Abu Hussein. Tetapi inilah barangkali realiti yang terpaksa kita hadapi sebenarnya. Jadi kita memerlukan satu pendekatan yang berbeza Bangkali itu ya, dalam usaha untuk mengatasi masalah ini. Dan semua pihak terutamanya dari segi penguatkuasaan itu sendiri harus bergerak lebih berkesan sendiri. Jadi cadangan mungkin daripada NACOL sendiri mungkin banyak, tetapi apa cadangan daripada NACOL yang mungkin dilihat cukup efektif sebenarnya dalam usaha untuk mengatasi masalah ini sebenarnya tu? Sebenarnya saya hanya boleh mampu untuk mengejutkan pihak-pihak yang terus tidur. Dan saya pun maklumkan kepada Yang Amat Perdana Menteri, saya akan buat semua kejutan ini, iaitu maklumkan secara terbuka. Saya, mungkin orang lain rasa kalau saya buat teguran ini saya melampau. Tetapi kalau teguran ini tidak dibuat, sampai bila perkara ini nak dibiarkan? Bila delivery structure kita, delivery system kita tak dibetulkan, sebab kita nampak dengan jelas 7 bulan tidak ada beras putih tempatan, padi tempatan ada, beras putih tempatan tak ada. Setelah mesyuarat NACOL, Perdana Menteri naik angin, ada pula 140,000 metrik tan. Itu pun setelah 6 hari belum lagi berada di pasaran. What's going on? Apa yang berlaku? Takkan Perdana Menteri nak fikir semua ni?
takkan Perdana Menteri nak pergi cek sampai ke bawah? Takkan Perdana Menteri nak panggil setiap kali Ketua Pengarah Kawal Selia Padi? So, structure yang saya nak minta supaya saya sendiri seorang saya tak boleh buat. Ya. Saya hanya boleh maklumkan apa saya punya finding. Ya. Saya semua finding saya buat saya bentangkan secara terbuka. Ya, maka orang yang terlibat dengan setiap finding yang ada ni, ambillah tindakan segera. Ya. Bagaimana dengan Bernas sendiri? Apa peranan Bernas? Apakah mereka juga sebenarnya perlu memastikan bahawa peruncit menjual dengan harga yang ditetapkan? Apakah itu berlaku sebenarnya? Sebagai satu-satunya konsesi monopoli, maka Bernas juga bertanggungjawab untuk stabilize. Dia juga bertanggungjawab untuk collective responsibility. Dia juga bertanggungjawab untuk mengadakan CSR juga sekali-sekala. Setelah mereka mengaut keuntungan yang banyak di ketika pasaran yang stable, maka inilah sepatutnya yang diambil oleh Bernas. Maka langkah pertama yang dia ambil untuk mengurangkan tu saya puji sangat. Cukup baik, maknanya dia masih boleh lagi buat adjustment price. Ya. Jadi maknanya masih ada ruang. Saya sebut masih ada lagi beras yang kita boleh buat masuk lebih murah daripada apa yang Bernas buat. Tapi oleh kerana tidak ada competition, persaingan tak ada, maka Bernas masuk. Okey, tak apa. Dia konsesioner, kita jangan kata, tapi tolong pastikan beras yang dijual itu satu standard beras dijual pada pemborong dengan satu harga RM30, maka pastikanlah cadangan harga runcit, ya, supaya dicadangkan kepada pemborong untuk jual pada harga berapa. Itu biasanya pengilang ataupun the sole importer akan bagi tahu this is recommended price untuk jual. Jadi kalau tak ada recommended price, maka industri akan membuat harga mengikut kemahuan mereka sendiri. Jadi sebagai pengurusi Tasfah Nakol, inilah tanggungjawab saya untuk memaklumkan khususnya kepada Yang Perdana Menteri what's going on in the market. Bukan satu tugas mudah sebenarnya, ya, Datuk, ya. Susah. Okey, Datuk, tak apa. Saya tidak mendapat kerjasama sebenarnya. Oh, okey. Daripada badan-badan yang sepatutnya membantu saya. Okey, tu. Kami faham. Apapun, ialah kita akan berehat dulu buat seketika. Kami pun nak beri ruang dan juga peluang Datuk untuk meneguk minuman yang telah pun kita sediakan, membasahi tekak kita buat seketika. Tetapi ini kali terakhir sebenarnya kita berehat, dan bila kembali nanti tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah mungkin akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal, dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting dan relevan, iaitu beras putih tempatan manfaat kepada rakyat. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami. Dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak masa lagi yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berhormat Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal, iaitu Ketua Task Force Kluster Makanan, dan beliau juga merupakan ataupun dari Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKO. Baik, so, ini saya nak beralih sedikitlah daripada apa yang kita bincangkan, dan itu merupakan satu masalah yang saya percaya mungkin memerlukan satu kekuatan yang luar biasa untuk mengatasinya. Tetapi saya ingin melihat pada satu gambar yang mungkin lebih penting jugalah bagi saya. Bila kita bercakap tentang beras tempatan, beras putih tempatan itu sendiri, apakah sampai bila agaknya lah mungkin apakah kita gagal untuk memenuhi kehendak pasaran tempatan, permintaan tempatan, ataupun apakah kita masih lagi perlu mengimport beras putih daripada luar negara sebenarnya untuk menampung permintaan daripada pengguna? Sebenarnya kita boleh mencukupi SSL kita. Kalau kita seriously menangani beberapa isu dalam industri penanaman padi.
Keluasan yang kita ada sebenarnya tak luas bagaimana negara lain. Keluasan kita lebih kurang 700,000 hektar. Dan banyak negeri-negeri di Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak akan membuka lagi kawasan-kawasan. Dengan membuka kawasan-kawasan baru, maka kawasan penanaman akan bertambah. Kalau compare kita dengan Thailand, yield Thailand lebih rendah daripada yield kita. Tapi oleh kerana Thailand mempunyai keluasan tanah yang besar, yang luas, maka penghasilannya lebih dan dapat ekspor. Tapi kalau kita dengan apa yang ada ni pun, kalau kita dapat membuat satu management yang lebih bagus, maka hasil tuaian kita akan tinggi. Contoh yang Berhormat Menteri Pertanian selalu menyebutkan Alas Kincan. Alas Kincan ni telah mencapai 10 metrik tan. Ya. Dan banyak lagi kawasan-kawasan lain yang agak rendah. Saya dalam lawatan saya di Mada, ya, Mada mempunyai lebih daripada 100,000 hektar. Saya melihat secara sepintas lalu, kalau pengurusan, dia ada dua pengurusan manajemen tanah dan pengurusan ialah pengurusan human resources. Kalau peringkat awal ni kita buat human resources management, mana pentadbiran yang lebih cekap, dedahkan pegawai-pegawai yang menjaga industri penanaman padi ni selain daripada pesawah, ialah integriti, kecekapan, manage pada masanya yang tertentu. Maka dengan cara itu sahaja kita reorganize structure pengurusan kita, saya yakin 1 tan lagi boleh tambah per hektar. Ya, kalau kita boleh tambah per hektar 1 tan, maknanya di Mada saja boleh tambah 100,000 metrik tan. Kalau 7 Mada, Kedah dan Kada. Selain daripada untuk menambah lagi, setelah kita uruskan manusia ni dengan cekap, maka baru kita uruskan input-input yang lain. Contohnya benih padi. Ya, ini sangat-sangat membimbangkan. Sehingga kualiti benih padi sah ni tak sah. Sebab tak bagus. Padi hampa. Jadi bila padi hampa, padi kualiti tak bagus, maka ia akan mengurangkan hasil. Bila Datuk sebut tentang isu ini saya tiba-tiba terfikir satu tu, ya. Ini dah seolah-olah menjadi satu perkara yang norm, bersifat normal sebenarnya. Selalunya bila mereka membandingkan tentang pertanian ataupun pelarangan, terutamanya penanaman padi di negara kita ini, mereka selalu membandingkan dengan negara jiran kita di Thailand sebagai contoh yang cukup baik. Apakah ada perbezaan sebenarnya? Apakah Thailand produce better padi yang lebih berkualiti jika dibandingkan dengan negara kita? Apakah itu betul ataupun hanyalah spekulasi Kalau atau persepsi? Kita sebut padi beras putih sama aja. Dari segi yield, pengeluaran hasil sehektar, kita lebih tinggi. Maknanya dari segi pengurusan kita lebih bagus. Cuma Thailand ni pasal kawasan dia luas. Dia memang pertanian base. Tanah kita limited. Jadi apa yang dibawa oleh menteri dalam gelombang padi yang akan dibuat ni, untuk mensasarkan kenaikan yield bagi setiap hektar dengan kaedah sekincan ni amat baik. Maknanya kalau kita ada method, ada effort, tapi human management kita tak bagus, kita akan jadi masalah. Saya melihat bahawa human management ni kena dibetulkan. Delivery system tu kena dibetulkan. KSN kena berperanan untuk melihat balik subordinate ni. Macam mana cara pelaksanaan. Kalau ada irrigation, kerajaan telah belanja billions membuat pengairan dan sebagainya, tapi bila nak buat pengairan, pengurusan mengairi ni tak kena pada masanya. Kerajaan telah bagi subsidi benih padi kepada beberapa company, tetapi benih padi yang dihasilkan, yang dibekalkan kepada pesawah, kualiti tak bagus. Kerajaan bagi subsidi baja, tetapi baja yang diberikan, baja yang low quality. Jadi macam mana yield kita nak? Nombor satu is pengurusan. Bila kita dah upgrade pengurusan, baru kita masuk input-input yang lain dengan tambahan-tambahan kos, dengan boleh menaikkan lagi pencapaian. Dengan mekanisasi kita tambahkan,
pembajaan dan peracunan dibuat secara drone. Semua itu akan menambahkan pengeluaran dan mengurangkan kos. Jadi dia kena melihat, pada saya perkara yang pertama sekali mesti kena touch ialah the people, the management, pengurusan. Bila Datuk sebut tentang pengurusan, mungkin apakah pada pendapat Datuk, masanya sudah sampai jugalah. Tadi pun Datuk ada sentuh, tetapi hanya sepintas selalu bahawa kalaulah ini masalah yang timbul, bahawa harga beras import ini menjadi semakin mahal kalau kita mengimport daripada negara-negara yang sedia ada sekarang ini, apakah mungkin kerajaan ataupun kita sendiri harus memikirkan alternatif ataupun pilihan lain bahawa untuk mengimport daripada negara-negara lain pada harga yang lebih rendah? Apakah itu berkemungkinan boleh dilakukan ataupun it's impossible to do it? Cuma sekarang sebab import ni dikuasai oleh swasta dan dimonopoli. Jadi tidak ada peluang untuk mendapatkan beras yang lebih murah daripada negara-negara yang lain. Okay. Jika concession owner dapat mengusahakan dengan mendedahkan kepada kita, kita tahu beras mana yang dibawa masuk oleh pihak concession Bernas. Kita pun dapat tahu di negara mana beras yang lebih murah. Sebab dunia sekarang dunia yang borderless. Jadi kalau permohonan saya kepada kerajaan ialah, kalau Bernas gagal untuk membawa masuk beras yang lebih murah daripada beberapa negara lain yang boleh berjual, maka kerajaan boleh buka secara khas untuk masa tertentu bagi mana-mana syarikat untuk membawa masuk. Jadi ini boleh melabelkan, membalancekan harga beras import. Saya juga terfikir satu lagi, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya tu ya, tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi. Mungkin kerajaan juga tak tahulah, mungkin Nakul juga boleh memikirkan tentang perkara ini. Apakah perlu mungkin kita memikirkan secara serius, kerajaan memikirkan secara serius untuk memberikan insentif ataupun subsidi tambahan kepada peniaga-peniaga untuk menurunkan harga beras putih ini pada tahap yang mungkin lebih selesa kepada rakyat. Okey, oleh kerana struktur ni terjadi disebabkan oleh manipulation. Ada kos-kos yang telah pun dinaikkan, dia tak boleh turun dah. Contohnya kalau kita nak buat, maka mungkin kerajaan kena bagi one-off subsidi kepada industri untuk mengurangkan kos belian yang mereka beli sebelum ni. Itu ada dalam kiraan kita, tapi belum lagi sampai kepada peringkat kita bincangkan apa yang patut kita buat. Sebab kalau industri nak menjual pada harga RM26 sekarang, saya pasti rugi. Faham. Dalam mesyuarat Nakol, saya bagi tahu padi yang dibeli oleh pengilang pada ketika ini adalah RM1,700. Mereka tak boleh jual RM26. Sebab RM26 dia akan rugi. Jadi, tapi pihak pengawas padi kata boleh. Saya okeylah, tak kata apa-apalah. Tapi dari segi nak mengharmoniskan industri supaya pengilang-pengilang boleh sustain, supaya pemborong juga boleh sustain dan rakyat mendapat pada harga yang berpatutan, kerajaan mungkin kena bagi one-off subsidi, tampung sementara. Setelah harmonis balik, dan betul berjalan. Saya setuju. Okey tak, tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi masa yang tinggal sebenarnya tu. Jadi sepantas-pantasnya lah saya beri ruang dan juga peluang pada Datuk lah. Mungkin nasihat Datuk kepada rakyat yang mungkin sedang merasa gelisah sekarang ini dengan harga beras import yang terpaksa mereka beli untuk menyambut hari raya yang akan datang ini. Tapi mungkin Datuk ada nasihat yang ikhlas kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan program ini ketika ini. Pada penonton semua, rakyat Malaysia, saya nak maklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat concern tentang kos sara hidup dan harga barang. Inilah sebenarnya sebab tu Datuk Seri Perdana Menteri melantik saya sebagai Ketua Task Force untuk fokus harga-harga barang. Jadi kita bersabar untuk melihat bagaimana proses akan berjalan sehinggalah kita dapat naturalize balik semua harga-harga barang. Yang keduanya, saya minta supaya KSN juga mengambil tindakan yang segera untuk membetulkan delivery system. Dengan cara itu, rakyat akan mendapat manfaat.
Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan saya sendiri cukup selesa sembang bersama dengan Datuk. Walaupun mungkin ada perkara-perkara yang Datuk Syed bangkitkan mungkin agak sensitif yang mungkin akan mencuit hati orang-orang tertentu, tapi inilah satu hakikat, satu realiti yang harus kita hadapi, dan kita mengharapkan bahawa semua pihak akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam memastikan bahawa harga beras putih import ini tidak akan menjadi beban sebenarnya kepada rakyat jelata yang sedang menghadapi musim ataupun bulan Ramadan yang mulia ini, dan akan menghadapi Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Dan kita harap kerajaan sendiri selari dan selaras dengan kehendak Yang Berhormat Perdana Menteri akan menjadi satu isu yang akan diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan sesungguhnya lah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.